khabar adik-adik semua? Baiklah, episod pada kali ini Kak Kiki bawa adik-adik mengenali binaan ayat atau sintaksis pula. Sebelum kita meneroka lebih jauh, cuba adik-adik teliti ayat-ayat ini. Bapanya juru terbang. Bapanya juru terbang berpengalaman. Gas chlorofluorocarbons, CFC, berbahaya. Gas chlorofluorocarbons, CFC, dalam bahan penyembur berbahaya boleh menipiskan lapisan ozon. Pokok kelapa tumbang. Pokok kelapa tua tumbang petang semalam. Dapatkah adik-adik lihat perbezaan antara ayat 1 dengan ayat 2, ayat 3 dengan ayat 4 dan ayat 5 dengan ayat 6? Ya, betul. Ayat 2, 4 dan 6 sudah ada penambahan maklumat atau dikatakan sudah mengalami perluasan subjek dan predikat. Adik-adik, ayat ialah unit pengucapan yang mempunyai makna lengkap. Apabila dilahirkan dalam bentuk tulisan, ayat dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda noktah atau titik. Ayat yang dibina mesti ada subjek dan predikat. Ayat tanpa subjek atau tanpa predikat dianggap tidak gramatis, iaitu tidak mematuhi tata bahasa Melayu. Apakah subjek dan apakah predikat? Subjek ialah perkara yang diterangkan atau difokuskan, manakala predikat ialah bahagian yang menerangkan atau menceritakan tentang subjek. Untuk membantu adik-adik, mari kita teliti jadual ini. Ya, adik-adik, jadual tersebut menunjukkan bahawa subjek dan predikat. Ayat-ayat tersebut ialah ayat dasar dan ayat terbitan. Ayat dasar ialah ayat penyata yang mempunyai satu unsur dalam bahagian subjek dan predikat seperti ayat 1, ayat 3 dan ayat 5. Ayat terbitan pula ayat yang sudah mengalami perluasan bahagian subjek dan atau bahagian predikat. Ayat 1 ialah ayat dasar yang berpola frasa nama dan frasa nama, iaitu subjek dan predikat daripada golongan frasa nama. Ayat 3 juga ayat dasar yang berpola frasa nama dan frasa adjektif, iaitu subjek frasa nama manakala predikat frasa adjektif. Ayat 5 juga ayat dasar yang berpola frasa nama dan frasa kerja, iaitu subjek frasa nama manakala predikat frasa kerja. Ayat 2, 4 dan 6 dinamakan ayat terbitan kerana sudah mengalami proses perluasan. Kak Kiki tegaskan di sini bahawa subjek ayat mestilah daripada golongan kata nama iaitu nama am, nama khas, ganti nama dan nama terbitan. Kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama. Kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama. Adik-adik perhatikan ayat-ayat contoh ini. Kami menjaga kebersihan alam. Ibu mendidik anak-anak. Penggunaan beg plastik patut dikurangkan. Bijak telah berjaya. Rela berkorban demi negara. Kami, ganti nama, menjaga kebersihan alam sekitar. Ayat gramatis. Ibu, nama am, mendidik anak-anak. Ayat gramatis. Penggunaan beg plastik. Nama terbitan patut dikurangkan.
ayat gramatis. Bijak, kata adjektif, telah berjaya. Ayat salah dan maksud tidak logik. Rela berkorban demi negara. Ayat salah kerana tiada subjek. Kak Kiki yakin bahawa adik-adik sudah memahami konsep subjek, predikat, ayat dasar dan ayat terbitan. Kak Kiki juga sudah tunjukkan contoh-contoh binaan ayat yang salah. Selepas ini, tentu adik-adik sudah dapat mengesan kesalahan ayat dan dapat membina ayat yang betul. Sekarang, mari kita teliti bentuk ayat yang terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk. Namun, pada episod kali ini, Kak Kiki bincangkan ayat tunggal. Ada dua bentuk ayat, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada satu unsur subjek dan satu unsur predikat. Ayat tunggal tidak menggunakan kata hubung sama ada kata hubung gabungan atau kata hubung pancangan. Ayat dasar dan ayat terbitan yang tidak menggunakan kata hubung juga termasuk dalam bentuk ayat tunggal. Contohnya, teknologi hijau mula diamalkan. Penjimatan elektrik menguntungkan semua pihak. Alam sekitar perlu dijaga. Jambatan telah runtuh. Bangunan itu telah dicat. Ayat tunggal dengan perluasan subjek. Jambatan kayu di kampung saya telah runtuh. Keindahan alam sekitar perlu dijaga. Bangunan lama itu telah dicat. Ayat tunggal dengan perluasan predikat. Jambatan telah runtuh semalam. Alam sekitar perlu dijaga oleh semua pihak. Bangunan itu telah dicat merah. Ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Jambatan kayu di kampung saya telah runtuh semalam. Keindahan alam sekitar perlu dijaga oleh semua pihak. Bangunan lama itu dicat merah. Adik-adik, frasa yang diwarnakan dengan hijau adalah unsur perluasan ayat. Adik-adik, frasa yang diwarnakan dengan merah ialah unsur perluasan ayat. Subjek ayat ialah jambatan kayu di kampung saya. Keindahan alam sekitar. Bangunan lama itu. Semua ayat contoh yang Kak Kiki nyatakan menunjukkan subjek terletak di hadapan ayat. Persoalannya, bolehkah subjek diletakkan di tengah atau di belakang ayat? Jawapannya, boleh adik-adik. Kita boleh membina ayat tunggal dengan susunan songsang. Kak Kiki tunjukkan contoh. Ini adalah contoh bagi ayat tunggal susunan songsang. Tulisan yang berwarna hijau itu ialah predikat ayat. Sekarang cuba adik-adik bina ayat tunggal susunan songsang berdasarkan ayat tunggal susunan biasa ini. Budak itu sudah boleh berfikir. Mereka beriadah di kawasan rekreasi. Bapa saya rajin bekerja. Budi bahasanya memikat hati saya. Sudah siap tugasan itu? Bagus! Itulah variasi ayat. Susunan berbeza, tetapi maksudnya sama. Berdasarkan ayat tunggal ini, adik-adik senaraikan bahagian subjek ayat. Barangan pakai buang mengotorkan alam sekitar. Pemanasan global berpunca daripada sikap manusia. Sukar hancur bahan plastik.
kerajaan mengawal aktiviti pembalakan. Semua orang bertanggungjawab melestarikan alam sekitar. Penyembur racun serangga mengandungi gas chlorofluorocarbons. Teknologi hijau lebih mesra alam. Jambangan bunga dibuat daripada bahan terbuang. Mereka memproses kertas-kertas terbuang menjadi kertas baharu. Semakin tercemar sungai di negara kita. Jika adik-adik sudah siap tugasan itu, mari kita lihat jawapan dan bandingkan dengan jawapan adik-adik. Barangan pakai buang. Pemanasan global. Bahan plastik. Kerajaan. Semua orang. Penyembur racun serangga. Teknologi hijau. Jambangan bunga. Mereka. Sungai di negara kita. Sebagai mengakhiri pertemuan kita, mari kita deklamasikan sajak ini. Di samping itu, cuba adik-adik kenal pasti ayat-ayat tunggal. Maafkan aku, wahai alam. Hari ini bahang mentari semakin mengganas, perik sekali. Matahari menghujam, panah-panah tanpa belas. Samentari berkata, "Kalianlah yang telah merobohkan tembok penghalang. Aku hanya menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Aku menyinari alam." Kita bina tembok itu kembali. Kita runtuhkan gunung nafsu. Alam telah kita kotorkan. Kembali kita kepada fitrah sebagai manusia. Kita urus alam ini. Kita belai alam ini. Pasti kita tidak ditentang. Kita didik diri kita. Kita keluar dari zon selesa. Wahai tangan, ingatkan aku jika aku terlupa. Wahai hati, jangankan kau persendakan hijrahku ini. Sekian sahaja. Selamat beristirahat. Jumpa lagi. Maafkan aku, wahai alam. Hari ini bahang mentari semakin mengganas, perik sekali. Matahari menghujam, panah-panah tanpa belas. Samentari berkata, "Kalianlah yang telah merobohkan tembok penghalang. Aku hanya menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Aku menyinari alam." Kita bina tembok itu kembali. Kita runtuhkan gunung nafsu. Alam telah kita kotorkan. Kembali kita kepada fitrah sebagai manusia. Kita urus alam ini. Kita belai alam ini. Pasti kita tidak ditentang. Kita didik diri kita. Kita keluar dari zon selesa. Wahai tangan, ingatkan aku jika aku terlupa. Wahai hati, jangankan kau persendakan hijrahku ini.